أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selamat pagi diucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang berada bersama saya pada pagi ini. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita dapat lagi bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang penuh dengan barakah, dan seperti mana yang kita tahu, ilmu ini terlalu luas untuk kita menggapainya, untuk kita dapatkannya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berada dalam satu keadaan, satu jalan yang membuatkan kita lebih dekat dengan syurga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menempuh jalan kehidupannya dengan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan jalannya ke syurga itu nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk, alhamdulillah, baik, sahabat-sahabat yang baru masuk, alhamdulillah, teruskan ambil tempat duduk masing-masing. Okey. Jadi insyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung seperti biasa kita punya aktiviti harian kita lah. Okey tuan-tuan dan puan. Jadi jangan lupa bantu saya untuk sama-sama kita sebarkan ilmu ini terlebih dahulu. Sama-sama kita share, kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Dan tuan-tuan dan puan, sama-sama juga kita doakan kepada kawan-kawan kita yang ditimpa musibah, sakit dan sebagainya. Moga-moga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dan kepada kita semua mungkin yang sedang menonton ini. Saya doakan kepada mereka yang sedang menonton ini, insya-Allah mudah-mudahan dilimpahkan rezeki, dilimpahkan nikmat kesihatan yang berterusan, rezeki, pahala dan sebagainya. Okey? Dan itu adalah menjadi tuntutan sebenarnya kepada kita semua umat Islam, saling mendoakan antara satu sama lain, dan insya-Allah mudah-mudahan kehidupan kita ini lebih baik untuk hari ini dan akan datang. Jadi untuk pagi ini tuan-puan, kita akan sambung lagi bacaan. Kalau ikutkan semalam, seperti yang saya sebut, untuk ayat 185. Hari ini kita akan masuk masih lagi ayat 185. Dan saya ada maklumkan semalam bahawa ayat 185 ni panjang, kan? Ayat 185 ni panjang. Jadi semalam saya hanya ambil sebahagian sahaja, dan pada pagi ini kita akan sambung lagi yang berbaki. Okey, maknanya hari ini kita tak masuk lagi ayat 186. Masih lagi ayat yang semalam 185. Cuma kita ambil yang baki itulah. Okey. Minggu lepas, sorry. Semalam kita berhenti sehingga falyasum, kan? Falyasum. So hari ini kita akan sambung lagi lah yang selepasnya tu. Okey. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang tak dapat bersama semalam, takut nanti bila tengok ayat 185 tak jumpa pula kan. Sebab nanti mesti dia tengok kepala ayat tu, sedangkan kita dah berada di tengah-tengah. Boleh nak? So nanti kalau ada sahabat-sahabat yang komen tanya di bawah, Ustaz, ni macam ayat lain je, kawan-kawan tolonglah alert tengok, takut saya tak perasan. Boleh? Jadi sahabat-sahabat yang ada Quran boleh buka pada muka surat 28. Muka surat 28 kita akan sambung ayat 185 sambungan dia insya-Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat yang memberi salam. Untuk pendaftaran seminar masih dibuka lagi. So siapa yang masih belum daftar, yang berminat nak join boleh tekan link di atas lah, saya ada sertakan. Dan harga early bird harga early bird tu dah tak ada dah lah. Sekarang ni berapa harga dia, saya pun terlupa lah pula. Tapi saya dah letak dah
Dia bukan RM19 lah, dia jadi 20 lebih. Kan? Harga promo tu lastnya semalam, macam saya cerita semalam lah. Okey. Baik, jadi adakah anda semua sudah bersedia tuan-tuan dan puan? Dah sedia dah pagi ni untuk kita nak mengaji ni. Jadi insyaAllah sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan pembuka kita pagi ini insyaAllah. Jadi, jom kita teruskan tuan-tuan dan puan. Bacaan semasa kita ini dia ayat 185, sambungan daripada ayat 185 insyaAllah. Wa man kana maridan. Ni sambungan dia. Okey. Kalau ikutkan kepala ayat dia untuk ayat 185 ni, Syahrul Ramadan alladhi tu. Kan? Jadi mungkin ada yang tak dapat join semalam. So untuk makluman, hari ni kita ambil separuh ataupun baki daripada bacaan semalam lah. Alright. Jadi tengok yang mungkin ada Quran tu, tengok kat bawah sikit. Jangan tengok kepala ayat tu, tengok kat bawah nah. Tapi kepada mereka yang dah join semalam tak ada masalah, dah sedia maklum. Okay. Selesai berkongsi, Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi share live pada pagi ini. Alhamdulillah, moga-moga ada ganjaran pahala buat tuan-puan lah. Okay, untuk kita menyebarkan ilmu ini. So, ini dia ayat 185, baki ayat 185. Wa man kana maridan sehinggalah wa la'allakum tashkurun. Jadi, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita akan baca dahulu. Ya, kita baca dulu sama-sama. Yang kat rumah tu, jangan malu, jangan segan, keluarkan suara masing-masing, lontarkan, tak ada siapa dengar pun. Okey, wujudkan semangat walaupun kita jauh tuan-puan, tapi kita dekat di sini. Dekat di mana? Dekat di hati. InsyaAllah. Baik, dan jangan lupa untuk sama-sama kita tajdid niat kita semula sebelum kita mulakan ni ya. Kita tajdid niat kita semula, betulkan niat kita semula. Dengan apa yang kita buat ini adalah semuanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab kita ni manusia, kan? Kadang-kadang terdetik hati kita itu ini perkara yang tak sepatutnya. Jadi kita nak tune balik. Kita nak tune balik hati kita. Kita pejam mata ke, terpulang lah. Asalkan ada satu part yang kita rasa termuhasabah, dan secara tak langsung membetulkan niat kita semula lah. Okay? Samalah saya macam tu. Saya mengajar ni pun kena betul niat. Kan, tak boleh nak kata rasa diri ni pandai dan sebagainya. Dan kita nak menuntut ilmu ni pun ingat, bukanlah untuk kita bermegah-megah. Kita nak bercerita pada orang, kita nak bagi tahu, oh kita lah paling power, kita lah yang reti, orang lain tak reti. No tuan-puan. Kita sebagai penuntut ilmu Quran kena buang sifat tu jauh-jauh. Okey? Itulah yang membezakan kita. Okey? Martabat orang yang meletakkan Quran dalam dirinya ni, kita kena nampak lah, benda tu boleh nampak lah beza dia tuan-puan ya. Alright, so secara tak langsung kalam kita akan terjaga, percakapan kita dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat yang Quran yang kita baca ni. Amin ya Rabb. Baik. So jom kita mulakan. Anda semua dah bersedia? Kita baca Ready? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai untuk bacaan kita yang pertama, tuan-tuan dan puan. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang bersama-sama ikut bacaan sebentar tadi kan. Jadi insyaAllah, jom kita teruskan kita punya perjuangan kita, misi kita, iaitu untuk kita menghurai sedikit sebanyak hukum hakam yang ada pada bacaan ayat 185 ini insyaAllah. Jadi jom kita teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة baik ومن كان huruf waw baris atas tuan-tuan dan puan, wa nipiskan. Man kana maridan, nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu kaf di sini tuan-tuan dan puan, ikhfa hakiki. Jadi kita kena sorokkan bunyi nun tu. Okey, ikhfa ni maksudnya sembunyi. Okey, ataupun bahasa mudah kita faham, sembunyi, sorokkan bunyi nun tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat, bila kata je, bila kita bercerita tentang ikhfa hakiki, ingat, poin dia apa? Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Maknanya kita bawa jauh kita punya hujung lidah itu daripada berada pada ketepatannya, iaitu lelangit kita atas ni. Man, M-A-N-N kan? Man, hujung lidah tu jangan bagi naik. Okey. So, nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki. Alright. Dan dengung yang berlaku di sini, untuk hukum ikhfa ni ada dengung kan? So, dengung yang berlaku tidaklah terlalu tebal. Biasa je. Wa man ka, dan bersedia sebut huruf kaf. Tuan-puan dengar saya sebut. Wa man kana maridan. Wa man kana. Gitu. Alright. Jangan terlalu tebal sangat, jangan terlalu besar bunyi dia, relax je. Kita just dengung dan bersedia nak sebut huruf kaf. Boleh? Baik, ka tu sendiri, wa man ka dua harakat. Ni alif mad. Namaridan, nama. Nun pada atas nama, namari. Huruf ra baris bawah nipis dan panjangkan. Dua harakat sebab ada ya mad kat sini. Wa man kana mari. Jangan tertebal. Okey, kalau tertebal ni dia jadi macam ni, mari. Dia macam bunyi orang putih sikit tuan-puan. Jadi cuba elakkan Tapi insya-Allah untuk ra yang baris bawah ni selalunya tak ada masalah, kan? وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى ضَنْ. Okey, ni tanwin tuan-tuan dan puan. Tanwin baris atas. So, tanwin yang bertemu dengan hamzah izhar. Jelaskan bacaan, jelaskan sebutan nun tu. Jelaskan makhraj dan sifat nun yang ada pada tanwin tu. Ataupun boleh juga kita katakan jelaskan makhraj dan sifat tanwin itu. Boleh tuan-tuan dan puan
maridan aw ala, maridan aw ala. Sekejap tambah ya. Okey, maridan aw, kita dah jelaskan bunyi tanwin ni tadi. Kemudian kat sini aw bacaan lunak. Okey, bacaan lunak. Aw ala, aw a, aw ala, aw a. Baik. Kita tahu bahawa pada sebutan aw ini terdapatnya sifat lunak, sifat lembut kan, bacaan lin. Aw, 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 aw. Baik. Kemudian kita nak lari balik ke kerongkong kita ni untuk sebut huruf ain. Jadi pastikan bunyinya betul-betul terpisah lah. Jangan kita memudahkan bunyi tu. Contoh, awala, maridan, awala, awala. Faham tak? Awala, awala, awala. Tu. Jadi pisahkan. Awala, terus pergi balik pada makhraj ain yang berada di tengah kerongkong ni. Maridan aw ala safarin. Aw. Okey, sebut dulu aw, kemudian a, aw a, aw a, aw a. Jadi kepada mereka yang tak ada masalah, alhamdulillah, mudahlah kan. Tak payah fikir banyak dah. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat yang rasa sukar nak sebut kat sini. Jadi kena selalu praktis. Aw'a, 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 aw. Kat sini. Dia bukan kerongkong. Sebutan aw tu, lembutnya tu dia bahagian ni. Ruangan mulut kita ni. Tapi bila nak sebut ain, terus balik ke kerongkong kita. Sebab kat sini boleh kita mudahkan bunyi dia. Awala. Kan, tambah kalau baca laju. Wa man kana maridan awala. Kan, tapi kalau kita baca pelan-pelan, insya-Allah mungkin kita terhindarlah daripada nak melakukan kesilapan yang saya maksudkan tadi. Tapi apa-apa pun kena pisahkan. Kena fahamlah. Faham konsep. Baik, jelas awala, pisahkan. Kemudian di sini huruf lam, ni alif mad kecil ni, sebelumnya balik atas kan. So la ni dua harakat lah. Aw ala safarin fa'iddah. Safarin, safa. Sin dengan fa tak ada masalah. Balik atas kedua-duanya. Tanwin bertemu fa. Okey, tanwin bertemu fa, ikhfa haqiqi juga. Sama macam kat depan ni lah. Nun mati bertemu kaf kan. Cuma yang ni tanwin bertemu fa. Safarin fa, safarin fa'iddah. Gitu. Jangan sebut tanwin tepat pada makhraj. Itu je point dia. Ingat kan? Saya selalu sebut, jangan sebut nun mati ataupun tanwin tepat pada makhrajnya. Dan kita tahu bahawa huruf fa ini adalah huruf yang nipis. Jadi dengung yang berlaku pun juga dalam keadaan yang nipis, ringan, tidak terlalu berat. Safariyah, kan? Bunyi terangkat tu. Safariyah. Bila kita buat begitu, susah kita nak sebut fa tu nanti. Safariyah fa. Macam mana nak sebut fa tu? Kan? Bunyi dia pun kita dah dengar dah. Macam tak konsisten. Bunyi macam lari-lari sikit. Aw ala safarin fa. Nampak? Safarin fa. Senang kita nak sebut semula fa tu nanti. Alright, jelas kat sini? Ikhfa haqiqi. Bila kata ikhfa mesti dengung, kadarnya dua harakat lah. Baik, iddatum. Tadi kita berhenti sini kan? So kita teruskan lagi. Fa'iddatum. Fa'idda. Huruf dal. Huruf dal yang bersabdu tuan-puan, dah tak ada dah kedengaran sifat qalqalah tu. Dia ada, cuma kita memang tak dengar lah. Sebab itu sifat asli dia. Okey. Dan ada juga sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa huruf dal ataupun huruf-huruf qalqalah ni, yang 5 ni, bila bersabdu memang tak ada langsung qalqalah. Tetapi saya memegang daripada kata-kata seorang masyayikh
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa nama beliau. Sebab qalqalah ni ianya adalah sifat asli yang memang ada pada huruf yang 5 tu lah. Ba, jim, dal, qaf, ta. Cuma martabatnya tu agak berbeza. Dia akan jelas kedengaran ketika mati sahaja. Contoh ab, alqa, ad. Dan dalam keadaan bersabdu, sifat tu ada. Cuma dia dalam martabat yang memang rendah sehinggakan kita pun tak dengar. Fa'idda. Nampak? Fa'idda. Lantun tu ada dalam mulut kita tu. Cuma ianya tak. Dia punya proses sima'i, pendengaran tu tidak berlaku. Fa'idda. Tapi itu bukan isu dia lah. Itu adalah perbincangan yang khusus yang dilakukan oleh para qurra' sendiri. Cuma apa yang kita kena faham, pastikan bila dal ni bersabdu, kita selesaikan. Fa'idda. Cuma saya kata tadi, tak perlu kita menambah-nambahkan bunyi lantunan tu. Contoh, fa'iddada, fa'iddada. Kan, tuan-puan dengar pun nampaklah dia punya bunyi tu macam, apa nama, tak sesuai kan. Kan. Tapi kepada mereka yang mungkin baru belajar, kan, mesti tak tahu macam mana bunyi-bunyi dia. Jadi, itulah tujuan kita kena terangkan. Alright. Jadi bunyinya biasa je. Fa'idda. Tak ada fa'iddada. Sebab ada juga sebahagian student talaqi saya yang baca begitu kan. Tapi saya faham lah. Sebab tak pernah diberi keterangan, diberi pencerahan. So, bila kita bagi tahu, dan akhirnya apa yang berlaku, bila dah ada kefahaman, bacaan lebih baik lah. Itu je. Okey, baik. أو على سفر فعدة سفر فعدة 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 gitu. Tanwin. Ni tanwin bertemu mim. Okey, tanwin bertemu mim, tuan-tuan dan puan, hukumnya apa? Idgham bi gunnah. So idgham bi gunnah ni, idgham ni memasukkan bi gunnah, memasukkan dengan dengung. So apa yang kita nak masukkan? Bunyi tanwin tu ke dalam mim. Asal bunyi tun, fa'iddatun. Tapi bila dah dibawa unsur idgham tu tadi, fa'iddatum, tu kata masuk tu, idgham, memasukkan ataupun menggabungkan. Fa'iddatum min bi gunnah. Bila dah masuk tu kena ada dengung. Bi gunnah maksudnya dengan dengung. Masuk je, masukkan secara sempurna. Rapat bibir mulut kita macam biasa. Okey? Ataupun di sini disebut juga sebagai idgham ma'al gunnah. Kan biasa kita dengar ma'al gunnah. Yang penting bukan ma'al hijrah. Okey? Ma'al gunnah. Fa'iddatum min. Nun mati bertemu hamzah. Nun yang ada simbol sukun ni tuan-puan. Kita tahulah kan, siapa yang faham melalui kaedah simbol, sudah tentu di sini perlu dibaca dengan jelas. Izhar halqi. Izhar, jelaskan. Fa'iddatum min ayya. Fa'iddatum min ayya. Saya kuatkan suara sikit kan. Ayya. Tuan-tuan dan puan, kat sini lepas kita dah jelaskan nun mati ni tadi, izhar kan, jelaskan makhraj dan sifatnya pada ya yang bersabdu ni. Kalau boleh jangan kosongkan bunyi dia. Maksud saya kosong tu apa dia? Fa'iddatum min ayya. Kan bunyi kosong, bunyi nak tak nak gitu. So kita tak mau bunyi kopi tu. Kita nak macam mana? Bukanlah nak macam mana, bukanlah suruh tuan-puan buat macam saya, tidak. Maksudnya kita nak pergi kepada ketepatan dia. Jelaskan sabdu tu. Ayya. Bunyinya terangkat sikit. Okey? Dia pada ya dengan waw ni sampai satu tahap nanti bila kita dah selalu jumpa dalam Quran, dia macam mana kita kata, satu antonansi tu akan berlaku pada bacaan kita. Akan berlaku satu antonansi. Maksudnya fa'iddatum min ayya.
Maknanya kalau ada orang sebelah kita, dia dengar kita baca dan dia tak tengok Quran pun, dia ada kat sebelah kita, dia dengar kita baca, bila dengar kita sebut ayyamin fit fa'iddatum min ayya. Nampak tak? Orang sebelah ni dengar, walaupun dia tak tengok Quran, dia tahu, oh ya tu bersabdu. Nampak? Itu tujuan dia. Jelas ke? Tuan-tuan puan? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gitu. Okey, selesai nak? Jadi kat sini saya rasa tuan-puan tak ada masalah kan. Bila kita dah dengar, dah faham lah apa maksud saya tu. Ya ni panjang 2 harakat. Ya min ukhar. Tanwin bertemu hamzah. Okey, tanwin bertemu hamzah ni sama macam kat sini tadilah. Hukumnya izhar halqi. Izhar jelas. Halqi apabila bertemu dengan huruf-huruf halqiyah yang datang daripada kerongkong kita ni. Hamzah ni lah salah satunya. Okey, jadi jelaskan sebutan tanwin tu. Jelaskan makhraj was sifat. Okey, jelaskan makhraj dan sifat itulah. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Min ukhar. Baik, tuan-tuan dan puan, hamzah baris hadapan u. Kha tebal selamanya. Kha. Nak muncung ke? Kalau ikutkan tak perlulah. Tak perlu pun muncung sebab huruf kha ni adalah huruf yang tidak melibatkan bahagian bibir mulut kita, sebab dia daripada kerongkong, daripada hujung kerongkong kita ni kat sini kan. Cuma apa yang kita nampak, kalau kita nak sebut huruf kha ni, bila kita muncungkan bibir lagi senang nak sebut. Kha, betul tak? Cuba tuan-puan apa? Sebut kha, muncungkan. Kha. Tapi sebenarnya beza tu. Tapi kepada mereka yang mungkin rasa susah nak sebut huruf-huruf yang bersifat tebal ni kan, jadi boleh mulakan dengan kaedah tadi. Boleh muncung dulu bibir, sebagai orang kata permulaan. Cuma nanti sampai satu tahap kita kena latihkan, biasakan pula untuk tidak muncungkan bibir. Jadi terpulang kepada tuan-puan lah. Terpulang. Sebab kita tak nak, kita bukan nak memberatkan. Ada orang dia memang susah nak sebut. Ada orang diberikan kelancaran, kemudahan. Sekali dengar, sekali ajar, sekali beritahu, dah dapat dah. Ada orang macam tu. Ada orang dah faham, dah 2-3 kali belajar, jumpa guru ni pun bagi tahu benda yang sama, jumpa guru ni pun bagi tahu benda yang sama, tapi hasilnya tak ada. So mungkin kita datangkan satu pendekatan yang lain yang mungkin dapat membantu kita untuk menzahirkan sebutan yang lebih baik lah. Itu je. Okey, boleh nak? Tapi point dia, huruf kha bukan daripada bibir mulut. Kha, nanti sampai satu tahap bibir itu tak akan muncul dah. Kha, kalau kita dah betul-betul faham kan. Ukhar. Baik, huruf ra ni tuan-tuan, bila kita nak berhenti kat sini, ra ni akan jadi apa dia? Sukun arid kan? Sukun mendatang. Ra ni matilah. Baris atas ni tak pakai dah lah, betul tak? Melainkan kalau kita sambung. Ayyamin ukhara yuridu. Ukhara, ra tu dah confirm lah tebal. Okey, tapi sekarang ni bila kita berhenti, ra ni mati. Bila ra ni mati tuan-puan, apa yang perlu kita fikirkan di sini ialah ra ni nak baca tebal ke nipis bila dia dah mati. Sebab kita dah tak tengok baris dia dah. Ra tu dah mati sebab kita berhenti padanya. Okey, kemudian nak tentukan dia tebal ataupun nipis, buat apa? Tengok sebelum. Tengok huruf sebelum. Sebelum dia ada huruf apa? Huruf kha yang berbaris atas. Kita bukan nak tengok huruf, tapi tengok baris. Jadi ra yang mati sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas, kena tebal. Boleh faham tak? Andai kata huruf kha ni baris bawah, tebal ke nipis? Nipis lah. Contoh macam perkataan wal yaumil akhir. Khir, nipis. Tapi kalau begini, balik atas kan, khor, ayyamin ukhar.
Boleh faham tuan-tuan dan puan? Saya rasa semua dah faham ni. Confirm. Kan? Dah melekat dalam kepala tu. Alhamdulillah, tahniah. Mungkin sebab yalah tuan-puan dah belajar sebelum-sebelum ni dengan guru-guru dulu-dulu kan. So bila ni kita refresh balik, alhamdulillah kita ingat. Okay? So fa'iddatum min ayyamin ukhar gitu. Tebal Baik, alhamdulillah. Saya baca dulu. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Boleh? Kita mulakan dengan isti'azah. A'udzubillah. Dan kita baca daripada wamanka sampai ukhar. Sama-sama. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Selesai. Boleh nak? Yuridullahu bi. Baik, huruf ya baris depan you. Kena muncul bibir tak? Kena muncul lah sebab dia berbaris hadapan kan. Yuri. Kalau kita tak muncul bibir, memang takkan sempurna sebutan ya tu nanti. Okey. Yang baru masuk, alhamdulillah, selamat datang. Jelas tak? Yuridu. Yuridullah. Baik, huruf ra baris bawah nipis kan, dan jangan lupa panjangkan dia 2 harakat kadarnya sebab dia yamat kan, maksli 2 harakat ni, yuri. Kemudian ada huruf dal baris depan. Okey, huruf dal baris depan bunyi dia macam mana? Cuba sebut. Dapat tak? Du kan, bunyinya du. Yuridu, du. Baik, kekalkan bunyi du tu seperti biasa. Macam tu lah bunyi dia. Dan kalimah Allah selepas ini, nampak ni, kalimah Allah. Kalimah Allah ni perlu dilafazkan dengan tebal. Perlu disempurnakan sebutannya dengan bunyi yang tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelum kalimah Allah ni terdapat huruf yang berbaris hadapan. Huruf. Okey? Yang berbaris hadapan. Baris hadapan. Yang kita nak tengok bukan pada huruf sebenarnya, tapi pada baris. Tapi huruf mesti kena ada lah sebelum kalimah Allah kan. Cuma kita nak tentukan kalimah Allah ni dibaca tebal ataupun nipis, kena tengok baris huruf sebelum. Baris huruf sebelum. Boleh faham ni? Yuridullah. Du. Okey. Kita dah tahu kalimah Allah ni kena tebal. Tetapi tebalnya pada kalimah Allah, bukan pada dal. Dal ni asbab je. Dal ni adalah asbab musabab. Kenapa kalimah Allah ni jadi tebal? Dibaca dengan tebal. Boleh faham ni tuan-tuan dan puan? Yuridu. Kekalkan, konsistenkan bunyi du tu. Jangan do. Yuridallah. Dallah. Kita nak du. Kekalkan bunyi dia. Yuridullahu bikumul. Begitu. Boleh nak? Okey, saya rasa semua faham dah ni, insya-Allah. Kita sambung lagi. Hu bikumul. Baik, huruf ha baris depan hu, ba baris bawah bikumul. Huruf kaf baris depan ku, muncung bibir mu, muncung bibir mul, masuk pada lam terus. Okey, lam sukun ni. Bikumul mul, alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah.
Yusra. 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 Baik. Yus tu saya rasa tak ada masalah kan. Untuk ra ni. Ra ni jangan lembikkan bunyi dia. Yusra. Yusra wala kan. Yusra wala ra angkat dia. Bikumul yusra wala yuridu. Beza tuan kan? Bikumul yusra ra. Kita betul-betul kita dah tahu ra tu tebal, so kita tebalkan betul-betul. Jangan malu, jangan segan. Beza dengan bunyi ra masih sama lagi, cuma bila sifat dia tak cukup sampai, dia tak cukup rencah dia. Bikumul yusra wala, nampak? Ra wala ra. Nampak longgar tu. Ra. Dia macam ni lah tuan-puan. Dia sampai satu tahap nanti kan, kalau tuan-puan dah sebati lidah ni sebut huruf yang bertetapan dengan sifatnya yang sepatutnya, bila kita nak buat balik contoh yang longgar tu rasa macam kekok. Jadi kita sekarang ni azam kita, target kita ke situ. Boleh tak? Kita nak nanti one day insya-Allah, mudah-mudahan Allah izinkan, kita nak sebut huruf-huruf ni. Okay, kita nak sebut yang longgar tu dah tak boleh dah. Rasa macam reject terus. Mulut kita tak boleh nak terima. Kan? Mudah-mudahan insya-Allah. Maksudnya kalau raw tu, kalau nipis tu kita dengar tu macam sensitif je. Kan? Rasa macam tak cukup. Kita rasa tu. Hatta bukan pada kita je, tapi pada orang lain yang baca pun kita boleh nampak. So kita tahu kat mana part nak betulkan. Raw ni kena tebal sikit. Kan? Kita boleh cerita. Begitulah. Okay. Sambung balik. Bikumul yusra wala yuridu bikumul wala. Baik. Ra tadi dah tebal, settle. Wala yuridu. Wala yuridu. Huruf wa pada atas wa. Lam kat sini, ni alif mad. Okay. Dan sebelumnya pada atas. Wala yuridu biku. Yuri, huruf ya. Ni ya mat ni. Okay, ri nipis sebab baris bawah. Yuridu, ri. Untuk ra baris bawah ni tak ada masalah selalunya. Kan? Yuridu. Tapi kalau tuan-puan yang mungkin ada yang sedang menonton daripada London dan sebagainya, ada ke dia London? Tak ada kan? Tak pun hidup lama kat London kan? Kat England ke, kat mana-mana lah, Manchester ke. Wala yuridu, kan? Dah terbiasa gamaknya cakap orang putih tu. Jadi terbawa-bawa dalam Quran kan. Wala yuridu bikumul usra, kan? Ada kadang-kadang macam tu. Jadi kita kena betulkan lah. Bukanlah salah dia, tidak. Tapi itulah kata latihan tu penting. Janganlah kita duk judge pula. Apa ke baca apa ni. Kan? Bunyi apa? London Chocorol tu. Wala yuridu. Relax je. Nanti kita banyak latih tu, insyaAllah lama-lama okey lah. Cuma saya pesan itulah. Maksudnya jangan bawa-bawakan unsur bunyi apa, elemen-elemen orang putih tu. Wala yuridu bikumul, kan? Sebab benda tu realiti macam kita tengok kalau yalah, kalau orang Melayu kita kan, yang memang bermastautin, hidup di negara orang ni lama, sampai suatu tahap cakap Melayu pun bunyi orang putih. Perasan tak? So itulah yang saya nak sampaikan. Bunyi slang tu dia dah ada, dah melekat kat jiwa dia tu. Jadi benda tu kita kena ubah. Okay, kita kena ubah. Right? Macam orang yang duduk negara Arab. Okay, saya waktu kat Mesir dulu, bila jumpa yalah senior-senior kan, senior-senior yang dah memang berumah tangga kat sana, dia orang ni ada anak-anak kecil ni. Anak-anak kecil ni ialah orang Melayu lah kan, orang Melayu. Tapi bila masuk sekolah Arab, jadi bila cakap Melayu tu pun dah bunyi Arab. Nampak tak? Ada punya pengaruh tu, kesan tu. Jadi bagus lah, sebab Quran pun memang baca bahasa Arab. So jadi kenalah dengan tu. Macam kita ni memang pure Melayu tuan-puan. So InsyaAllah tak ada masalah. Nak bunyi London beridak, nak kata bunyi Arab pun InsyaAllah boleh menuju ke arah itulah.
boleh, tak ada masalah. Okey dah? Okey, baik, sambung balik. Sedikit tadilah orang kata apa sebagai pengetahuan kita lah saja share tuan-puan. Tuan-puan lagi banyak pengalamannya. Saya ni apa benda je pun. Hidup pun baru berapa tahun aja. Tak cukup lagi orang tu makan garam je berbanding dengan tuan-puan ni. Okey, boleh kita sambung Wala yuridu. Ri ni kita panjang tadi, 2 harakat. Selesailah. Du bikumul usra. Bikumul biku. Du biku ni tiga-tiga ni satu harakat aja. Jadi pastikan konsisten bunyi dia satu-satu. Selesai kan? Jangan ada terpanjang lebih sikit ke apa tidak kan? Yuridu bikumul bikumul mul. Masuk terus pada lam. Ni alif lam qamariyah. Kemudian usra. Dia macam kat atas ni cuma ni yus. Kalau ni us. Huruf ain sempit kan ni kerongkong kita. Usra wa usra wa litukmilul usra walitukmilul usra walituk. Ra tebal kan, ra ni tebal, nampak ni balik atas. Walitukmilul walituk. Bila kita nak matikan huruf kaf, akan ada sifat hams. Sifat hams ni maksudnya udara yang terlepas, udara yang mengalir daripada mulut kita ni. Itu yang ada bunyi k tu. Cuma jangan buat-buat bunyinya lah. Faham tak? Jangan dibuat-buat bunyinya. Walitukmil. Bawa pula unsur London Chocorol tadi tu. Walituk kan, tuk. Ya tak? Kan kita dengar orang cakap orang putih ni seronok dengarnya. You take, don't take. Okay. Ada bunyi hamas bersepah itu kan. So dalam Quran ni dia ada juga sifat hams tu. Tapi dia terhad lah. Perlukan pengawalan yang baik. Walitukmilul. Tak perlu kita sebarkan angin tu sebanyak yang mungkin. Biasa je. Selalu orang sebut angin kan. Angin-angin tu. Tapi sebenarnya ianya bersifat udara yang terlepas. Walitukmilul. Selesai. Cukup dengar pada telinga kita. Khalas. Selesai. Tak payah fikir panjang dah. Okay. Walitukmilul iddata. Baik. Walitukmilul. Jadi di sini kalau kita tengoklah, kalau yang tak ada masalah, yang faham tentang kewujudan huruf ataupun simbol-simbol yang ada Quran ni, memang tak ada masalah. Macam ni kan. Kalau kita tahu baca, kita tak ada masalah. Benda tu bukan masalah pada kita. Tapi kalau orang yang baru belajar, bila tengok huruf banyak macam ni tuan-puan, jadi timbul masalah. Nak baca macam mana ni? Kan? Walituk milu wa al. Dah bertambah bunyinya. Walhal kalau ikutkan bunyinya walituk milul idda. Kan? Milul lul. Bunyi dia begitu je. Tapi itulah saya cerita tadi. Kalau yang tahu, yang mahir, tak ada masalah kat sini. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya nak bagi tahu ni Kita tengok ni. Kalau tengok kat sini ada huruf waw, kemudian ada huruf alif ni, tu ada bulat atas dia, kemudian ada hamzah wasal. Nampak? Cara mudah saya nak bagi tahu, ya tak? Cara mudah saya nak bagi tahu. Okey tuan-tuan dan puan, baca terus walitukmilul. Itu je bunyi dia. Boleh je saya nak bagi tahu macam tu. Tapi kita kena lalu dulu. Saja saya nak share pada tuan-puan, dan sebelum ni kita pernah jumpa dah pun keadaan macam ni. Dia yang jadi masalah kita tak tahu tu, rasa tersangkut tu sebab kita tak tahu peranan setiap huruf yang ada tu. Macam ni kan, wow ni dia ada. Dia ada kat situ. Tapi kita nak tahu peranan dia ketika itu. Adakah dia berfungsi ataupun tidak. Macam ni huruf ziyadah. Dia ada kat situ. Tapi pada bacaan dia berfungsi ataupun tidak. Hamzah wasal, dia ada kat situ. Persoalannya dia berfungsi ataupun tidak. Jadi bila kita tak tahu fungsi-fungsi dia, itu yang membuatkan kita ataupun yalah orang yang baru nak belajar ni jadi
pening tengok, macam mana nak baca ni? Banyaknya huruf. Baris tak ada pun, kan? Kita duk belajar baris atas, baris bawah, baris depan, itu aja. Bila tengok kopi ni, tak tahu simbol, tak tahu peranan, maka menyukarkan kita nak baca. So, kita tengok kat sini tuan-tuan dan puan. Kunci dia untuk membuatkan kita yakin dengan bacaan kita ialah kita faham setiap apa yang ada pada tulisan tu. Baik, kat sini huruf waw mad tuan-tuan. Okay, kita cerita satu persatu. Ni waw mad. Waw mad. Okay, ni waw mad. So, waw mad ni peranan dia apa? Adanya pemanjangan. Adanya unsur panjang pada bacaan. Walitukmilu. Itu bunyi asal dia. Walitukmilu. Okay, selesai. Sekarang ni kita tengok. Yang ni pula apa dia? Ini huruf ziyadah. Huruf ziyadah ni bahasa Arab. Melayunya apa? Tambahan. Huruf tambahan. Huruf tambahan. Tambahan apa? Mudahnya begini tuan-tuan. Huruf ziyadah ni ialah huruf yang ada pada tulisan sahaja. Dia ada pada tulisan sahaja. Tetapi pada bacaan fil qira'ah la yujad. Dalam bacaan tak ada. Okey? Dalam bacaan tak ada. Hanya ada pada tulisan sahaja. Okay, so fine. Kita dah tahu dah sekarang. Alright, kita dah tahu. Okay, alright. Okay. Ni tak ada peranan. So, buat tak tahu lah. Abaikan. Kemudian kita jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal. Ada peranan tak? Dalam keadaan kita menyambungkan bacaan? Juga tidak ada. Hamzah wasal. Dalam keadaan kita menyambungkan bacaan. Baik sebelum, baik selepas tu. Okay. Tidak akan ada apa-apa fungsi. Okay, so kita dah tahu. Okay, tak ada fungsi. Kita cancel kan. Kita buang dia. Jadi yang tinggal apa sekarang? Walitukmilu. Kemudian lam yang mati. Okay. Sekejap, saya bagi kemas sikit Tapi faham kan? Maksudnya yang ni tak payah baca. Yang saya slash ni maksudnya tak payah baca lah. Okay, yang saya merahkan tu maksudnya tak payah baca. Melainkan waw. Waw tadi kita dah tahu. Dia waw mad. Walitukmilu. Lu dua harakat. Okay, kita dah tahu dua harakat. Dan sekarang ni ada lam yang mati. Adakah kita akan baca walitukmilul id, kan? Walitukmilul. Tapi tadi saya baca awal tadi walitukmilul. Alright, sekarang ni step yang seterusnya ialah kita kena tahu apakah peranan sebenar huruf waw mad ni. Dan siapa istilah dia. Dan siapakah di sebalik waw ni? Siapa? Macam orang pula kan. Waw ni apa sebenarnya? Dia punya status ni. Memang namanya waw mad tuan-puan. Okey, dengar baik-baik Memang namanya waw mad. Waw mad. Waw yang akan menyebabkan adanya unsur pemanjangan pada bacaan. Okey, kita dah tahu tu. Tetapi dalam satu sudut yang lain pula kita kena faham, waw ini adalah huruf yang apa dia? Mati. Waw adalah huruf yang mati. Cuma tidak diletakkan sukun di atasnya, itu sahaja. Okey? Waw mat ni adalah huruf waw yang mati. Bukan waw sahaja. Alif, waw, ya. Tiga-tiga huruf mat tu adalah huruf yang mati. Itu kita kena faham. Baik. Cuma tak diletakkan simbol sukun. Baik. Bayangkan sekarang ni saya letak simbol sukun pada waw. Okey. Saya letakkan simbol sukun pada waw ni. Minta maaf lah besar sikit bentuknya. Okey. So, yang dua ni kita dah tahu dah. Tak ada apa. Tak function. Tak ada fungsi. Sekarang ni kita nampak adanya pertemuan waw yang mati bertemu dengan lam yang mati. Di sini berlakulah iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Apa itu iltiqa'? Pertemuan. Sakinain maksudnya dua sukun. Iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Dua huruf yang mati. Pertemuan dua huruf yang mati. Mana dua huruf mati itu? Pada waw dan lam yang mati.
Jadi bila waw mati bertemu lam mati, macam mana nak bunyi tuan-puan? Takkan ada bunyi padanya. Susah. Okey. Waw mati bertemu lam mati. Tak nak buat macam mana? Nak buat bunyi macam tu? Tak mau. Ya tak? Walitukmilul iddah. Tak boleh lah ya. Tu tak logik lah ya. Tapi kalau kata nak cuba juga buat, itulah jadi macam alien lah bunyi dia. So dah jelas kat sini, sukun bertemu sukun tak boleh, tak ada bunyi. Jadi sukun yang pertama iaitu pada waw tu. Okey, waw tu sukun pertama, lam sukun yang kedua. Sukun yang pertama tu pada waw tu kita gugurkan bacaan dia. Tak ada dah. Ni saya warnakan ni. Dah tak ada dah. Memang itu konsep dia. Okey, memang itu konsep dia. Bila berlakunya pertemuan tu tadi lah, iltiqa, pertemuan dua sukun. Jadi sukun yang pertama digugurkan bunyinya. Tak ada dah. Maksudnya dah tak ada peranan dah sebagai pemanjangan ni tadi. Sebab kita nak sambung kan. Jadi apa yang tinggal? Lam dan sukun. Lam baris depan ni Ni, lam baris depan dengan lam yang mati. Jadi boleh bunyi tak macam ni? Walitukmilul iddata. Dah, selesai tuan-tuan dan puan. Jadi itulah cerita dia. Memang bunyinya mudah, tapi di sebalik tu ada satu benda yang kita kena faham untuk kita rasa percaya dengan diri kita. Bila kita nak baca tu kita yakin. Okey, confirm macam ni. Tak ada dah rasa timbul ragu-ragu, pening dan sebagainya. Mungkin ada orang kata, ustaz saya tak pernah belajar macam tu pun, tapi elok je saya baca. Wallahualam, terpulang kalau rasa macam tu, itu adalah kurniaan Allah lah tu saya kata. Ada orang dia tengok macam tu, dia boleh sebut dah. Padahal dia tak pernah belajar pun. Tapi pada saya, sampai satu tahap, itu kata input tu, kita nak input tu sebenarnya. Okay, kalau baca semua orang boleh baca kan. Tapi kita nak baca dengan satu ada pengamalan yang lebih baik. Ada input, ada kefahaman, insyaAllah. Kita baca tu pun puas lah. Kan? Kalau kita pun ada anak murid, so kita tahu nak terangkan. Dia sebab ceritanya tak pernah orang tanya kita benda tu. So kalau ada orang tanya, ni apa peranan dia dapat pula sekarang kan? Anak-anak zaman 2021 ni advance. Kan? Tanya soalan kadang luar kotak. Kalau kita mak bapak ni kan, kena soal kopi tu tak terkanjir kata. Terkanjir tu. Tahu terkanjir. Tercedok orang kata kan. So itu cerita dia. Padahal bunyinya walitukmilul iddah. Settle dah kalau ikut kan. Boleh je saya nak bagi tahu macam tu tadi. Okey tuan-puan baca walitukmilul. Ustaz, apa yang peranan tu? Tak payah tahu peranan tu. Ikut je aku baca macam mana. Lul. Kita pun ikut. Kalau 10 tahun ngaji, 10 tahun lah ngaji ikut macam tu kan. Tapi sampai sudah tak tahu pencerahan, tak tahu apa peranan. Itu aja lah beza dia. Bila kita tahu, kita macam tu lah. Kan? Tahu maaf tuan-puan saya bukan emosi, marah ke apa tidak. Saya bercakap memang opini. Dia dah syok kan. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Jelas selesailah cerita iltiqa sakinain pada lafaz ni lah. Walitukmilul iddata. Okey, insyaAllah. Itu sahaja. Alright. Lawak baca komen-komen ni. Betul. Okay, boleh nah? Alright, terima kasih semua kerana memberikan masa, memberi peluang untuk saya bercerita benda ni. Tujuan saya cerita bukan saya nak bagi tahu ustaz ni nak tunjuk dia reti lah tu. Tak. Tapi sebab saya sendiri pun nak refresh biar benda tu kekal ingat dalam, biar ada kekal berada dalam ingatan saya kan. Saya pun belajar juga benda-benda ni, baru belajar. So apa yang kita belajar kita share. Tu je tuan-puan InsyaAllah mudah-mudahan
Jelas Baik. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata. Okey, so kat sini kalau ditanya tentang hukum, ustaz hukum dia apa? Iltiqa' sakinan ke? Tak, kat sini kita sebut alif lam qamariyah je. Okey, alif lam qamariyah je. Boleh. Walitukmilul alif lam qamariyah. Iddata, idda. Huruf dal bersabdu, jaga baik-baik. Iddata walitu. Kat sini ada berapa satu harakat ni? Pada dal, ta, wa, lam, ta. Ada berapa ni? Kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf yang perlu dibaca, yang perlu dijaga dia punya kadar satu harakat tu. Yang dah mahir tak ada masalah. Tengok ni atau celah gigi orang kata lah. Celah gigi. Idda, da tu first. Idda, data walitu, tu bunyi dia. Data walitu. Tapi kalau kita jarang ataupun kita kurang jelas kat sini, itu kadang-kadang ada berlakunya melirik tu. Data walitu, kan? Kita tak perasan, terlebih sikit. So kena konsisten. Data walitu. Iddata walitu kabbirullaha ala. Dia selalunya, saya terus terang selalunya yang jadi kacau kat sini kalau kita masukkan elemen lagu yang terlalu irama lagu. Bila kita terlalu fokus hanya pada lagu tanpa memikirkan hal-hal di sini tentang harakat dan sebagainya, kat situlah mula the clash kat situ. Ada clash. Dah tak tahu dah mana susunan irama dengan harakat yang perlu kita jaga. Kan? Walitukmilul iddata walitu. Kan? Dia nak lenggok punya pasal. Dah hentam semua. Yang 2 harakat jadi 1 jadi 2. Begitulah ceritanya. Jadi dia memang akan bunyi macam flat sikit. Kalau kita baca, kita masukkan irama pun, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kan contoh. Boleh nak masuk tak ada masalah, tapi kena tahu pengawalan tu. Okey, kadar harakat satu persatu tu selesaikan dahulu. Kan? Baik, selesai walitukmilul iddata walitukabbirullah. Walitukabbi. Huruf ba ni bersabdu. Walitukabbi. Kabbi. Huruf ba bersabdu baris bawah. Okey, boleh. Kabbirullah. So ini pun sama. Tak perlu kot saya cerita lagi sekali kan. Samalah. Waw mad. Lepas tu ada huruf ziyadah. Ada hamzah wasal. Dia memang ada kat situ. Tapi bila kita tahu peranan, so dah tak jadi masalah pada kita. Kita dah tahu dah. Okey, huruf ra ni masuk terus pada kalimah Allah. Dan kalaulah saya tanya, okey, kalimah Allah ni nak baca tebal ke nipis? Kita pun pening. Tak tahulah ustaz, selalu tengok huruf sebelum dia je. Tapi sebelum ni kan ada huruf ziyadah, sebelum dia kan ada huruf waw mad. Jadi nak tengok yang mana? Nampak tak? Bila kita tak faham, so dia menyekat untuk kita membuat satu keputusan. Maksudnya macam saya tanya tadi, kan, nak buatkan satu jawapan. Kalimah Allah ni nak baca tebal ke nipis? So kita tak ada jawapan. Sebab fahaman kita terhad. Kita hanya tengok sebelum kalimah Allah. Tapi bila kita dah faham tadi asal-asal huruf-huruf yang ada kat sini, macam waw mad ni, huruf ziyadah ni, so kita dah tahu dah kalimah Allah ni tebal sebab ra. Bukanlah sebab huruf ziyadah, bukanlah sebab huruf waw mad.
Nampak tak? So dia bercabang lah benda tu. Faham tang ni keluar, pak masuk, faham tang ni pula. Dia macam tu lah. Okay, boleh? Boleh? Walitukabbirullah. Ru. Huruf ra baris depan, ru tebal, ru. Rullah. Tu bunyi dia Kalimah Allah, lafzul jalalah dibaca dengan taghliz. Taghliz ni maksudnya tebal lah. Itu hanya istilah sahaja. Nak cakap Melayu pun boleh. Tebal, udah. Selesai. Jangan pening-pening kepala. Janji tahu tebal. Baik, ha-ala. Baik. Huruf ha baris atas ha, ain baris atas a. Ha-ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ala, huruf ain sempitkan, tengah kerongkong. Lam di sini 2 harakat. Ni alif mad, sebelumnya baris atas. Ma, alif mad, sebelumnya baris atas. Walitukabbirullaha ala. Huruf ha dia macam ni tau. Huruf ha ni datang daripada kerongkong. Ni pangkal kerongkong. Huruf ain pun daripada kerongkong. Jadi disebabkan dia daripada area makhraj yang lebih samalah. Kita boleh kata sama kerongkong kita ni. So jangan kita mengambil mudah ataupun mengambil ringan dalam menyebut 2 huruf ini. Kita bimbang berlakunya bacaan yang nampak macam kita memudahkan bunyi tu. Contoh, walitukabbirullaha ala hala hala. Kan dia dengar macam dengar tak dengar je bunyi tu. Jadi mudahnya saya nak bagi tuan-puan faham tu, pisahkan bunyi ha dengan ain tu betul-betul. Ha'a walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ha'a. Pisahkan. Pasti bunyi ha, ain bunyi ain. Gitu. Okay. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Boleh? La 2 harakat, ma 2 harakat, selesai lah. Hada. Da ni pun sama 2 harakat. Ni alif mad, sebelumnya baris atas. Hadakum. Mim mati bertemu waw, izhar. Mim mati ada simbol tuan-tuan kan? Mim mati ada simbol sukun. Kena ni apa nama? Hadakum. Jelaskan sebutan mim. Okey, jelaskan sebutan mim. Okey, jelaskan makhraj dan sifat. Hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Dah jelaskan mim. Wa la'alla. Huruf ain sempitkan tengah kerongkong kita. Wala'allakum kum kat sini bagi bunyi dia berdisiplin sikit lah. Jangan bunyi kum. Boleh? Dia bukanlah salah apa pun. Cuma nak bagi bunyi disiplin tu. Boleh? Boleh? Boleh faham ni? Sahabat-sahabat semua? Wala'allakum tashkurun. Wala'allakum. Sekali lagi, mim mati bertemu ta. Nampak tak? Okay. Jadi kena jelaskan sebutan mim mati tu, tuan-tuan dan puan. Mim mati bertemu ta kan? Izhar syafawi. Jelaskan makhraj, jelaskan sifat. Wala'allakum tashkurun. Tashku. Baik, huruf shin mati.
tash. Tak ada apa lah, jangan bunyi tebal tosh pula kan. Biasa je, kat sini tak ada masalah saya rasa. Tashku, tashku. Huruf shin mati, tashku. Huruf kaf baris depan ku, huruf ra baris depan ru. Tashkurun. Huruf ra baris depan, tebal kan? Ru. Tashkurun. Habis. Run ni mad arid lisukun. Bila kita berhenti boleh jadi 2, 4 ataupun 6. Itu sahaja. Okay, clear Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Selesai. Okay, boleh. Tadi kita berhenti kat mana Ukhar Yuridullah ni kita tak baca lagi kan? Jom kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan. Kita ambil yuridullah sampailah walitukmilu ni. Kita ambil pendek-pendek sikit lah. Bila kita berhenti, lu ni dah akan kekal lah. Mak asli 2 harakat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Habis. Kita baca macam tu Kita berhenti kat walitukmilu. Lepas tu ambil balik walitukmilu ala ma hadakum. Lepas tu terus habiskan. Baik, jom kita mula. Ready A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yuridu. 1, 2, mula. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu. Kita ambil walitukmilu. 1, 2, mula. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum. Teruskan. Wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Selesai. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan. Jadi selesailah bacaan kita, ya tak? Jadi terima kasih sahabat-sahabat semua. Dan jangan keluar lagi. Tunggu kejap. Kita nak baca sekali lagi daripada atas sampailah penghujung ayat 185 ni, insyaAllah. Okay, daripada wamanka sampailah tashkurun. Boleh? Sedia semua? Okay, jangan keluar lagi ya. Tunggu Ustaz. Kita nak finishing. Finishing. Tadi kita dah tengok kan, tengok sedikit ada part-part yang kita boleh ada penambahbaikan yang boleh kita lakukan. So kita akhirkan di sini insya-Allah. Sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, yang masih lagi belum daftar untuk kita punya seminar Fatihah Pro, boleh terus tekan link di atas untuk dapatkan makluman, bantuan ataupun ada apa-apa nak tahu, nak tanya tentang yuran dan sebagainya, silakan. Okey, kita iklankan seminar ni dah dalam 2 minggu kot ke seminggu, saya pun tak ingat kan. So seminar tu pada minggu hadapan insya-Allah kita bertemu pada 20 hari bulan, hari Sabtu, melalui platform Facebook juga insya-Allah, live lah, online lah kan, dalam seminar Fatihah Pro, seminar Fatihah Pro 3.0. Ini kali ketiga lah kita buat ni. Jadi siapa yang tak pernah join, tak berkesempatan nak join, silakan. Kita akan bedah lagi surah-surah Fatihah ni. Kita akan tengok apa kesalahan yang boleh menyebabkan rosaknya solat kita, ataupun
kita akan kenal juga apakah kesalahan yang sebenarnya tak rosakkan solat kita pun. Macam tu. Kadang-kadang kita ni ada masalah rasa ragu-ragu lah. Kalau baca macam ni batal solat ke tak? Macam ni batal ke tak? Macam ni batal ke tak? So dalam seminar tu nanti insyaAllah akan didedahkan lah. Tuan-puan akan bersama saya pada 20 hari bulan insyaAllah. Siapa yang nak daftar tekan link di atas. Okay? Itu sahaja. Terima kasih. Okay? Siapa yang belum masuk terus tekan atas tu. Okay? Ada link kat atas tu. Okay? Cuma untuk harga early bird tu dah habis dah lah. Harga promosi RM19 kan. Tapi kalau habis promosi early bird tu buat tu dah habis promosi tu pun harganya pun tak mahal tuan-puan. 24 ke 25 tak salah saya. RM25 kot. Itulah harga dia. InsyaAllah boleh nak? Kita bagi e-book PDF. Jangan risau. Boleh nak? Baik, jom. Kita teruskan bacaan kita. Kita akan baca daripada awal sampai habis. Ready semua? Sedia? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. Baik, sekali lagi kita baca tuan-tuan dan puan. Kita baca tempo yang laju sikit Laju sikit. Ready, sekali lagi tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai bacaan kita pada pagi ini. Jadi sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, yang belum join kita punya grup Telegram, kita punya grup kolam lah, kita mengumpulkan sahabat-sahabat Quran ni dalam grup Telegram. Siapa yang belum join, tekan link di atas, kita ada sediakan link. Tapi pastikan ada Telegram lah kan, untuk berada dalam tu, untuk menerima segala info ataupun makluman-makluman berkenaan dengan kita punya program lah yang kita bawakan khas daripada Izin Ngaji. InsyaAllah. Terima kasih semuanya. Dan petang ni insyaAllah bersua untuk slot yang berikutnya. Kita akan bersua untuk slot yang berikutnya bersama Al-Fadhil Ustaz Muslim. Okay, bersama Ustaz Muslim untuk kita punya slot Back to Basic. Back to Basic. So sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, petang ni kita ada lagi slot sebenarnya Back to Basic. Back to Basic ni dia bukanlah cerita tentang hukum tajwid, cuma dia lebih kepada
perkongsian tentang asas-asas huruf hijaiyah. InsyaAllah, mudah-mudahan sahabat-sahabat berkesempatan untuk bersama pada petang ini ya. Boleh? Dan seterusnya saya memohon maaf andai kata ada ketelanjuran dalam bercakap. Okey, ada kata-kata saya yang membuatkan tuan-puan rasa tak selesa, terguris hati dan sebagainya. Saya mohon maaf kerana saya hanya manusia biasa yang sering melakukan kesilapan. Jadi yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu daripada saya sendiri. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan insyaAllah kita bertemu petang ini dan esok. Sepatutnya semalam kita ada back to basic. Kita ada baiki surah pilihan BSP. Okey, surah Al-Mulk. Patutnya hari Rabu. Tapi semalam saya tak dapat untuk buat live. So kita bawa pada esok hari insyaAllah. Jadi petang ni jam 3 petang dan esok petang pun ada insyaAllah. Esok bersama saya lah semula petang jam 3 petang. Pagi pun ada tak? Pagi. Pagi ada tuan-puan. Okey, pagi ada. Jangan risau. Raya Cina pun kita jalan. Okey, kita jalan macam biasa. Sebab kita bukan Cina. Tak adalah. Sebab yelah nak buat apa pun duduk rumah kan. So pagi tu kita ngajilah dulu. Okey, boleh nak? Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih semua. Tak maaf sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan doa tilawah. Ummul kitab pula. Itu pembuka tuan-puan. Doa apa nama? Tasbih kafarah. Dah lalok ujung-ujung ni. Tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih Allah. Jangan lupa dan jangan lupa juga hashtag kita santai tapi sampai kita jaga Quran, Quran jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakan.
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa. Qaharmu, rasa gerun di hatiku kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Namun
bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu